Sebelum kita membuat latihan ulang kaji, mari kita tengok balik kita punya peta minda untuk topik elektrik ini secara keseluruhannya. Pertama, kita belajar tentang medan elektrik, di mana bermaksud kawasan di mana caj elektrik mengalami daya elektrik. So, kita boleh check dia punya kekuatan dia, iaitu daya per unit caj, force over charge unit. Okay, dia punya simbol dia kat sini adalah E besar. Jangan confuse dengan energi, tenaga, kerana yang ni bermaksud electric field, medan elektrik. Yang kita belajar tadi, E bermaksud tenaga elektrik, energy. So jangan confuse lah. Okay, kalau dia melibatkan pelat selari, so kita ada, kalau dia ada pelat selari positif dengan negatif, so arah medan elektrik daripada positif ke negatif, kita boleh ukur dia punya kekuatan medan dia berdasarkan jarak pemisahan D dan bilangan voltan yang disambung, volt V. Maka dia punya formula untuk kekuatan dia adalah volt per distance, kan? Volt per jarak dia, jarak antara dua pelat selari. Itu adalah kekuatan medan elektrik. Jika semakin jauh jarak di antara dua pelat itu, maka semakin lemahlah kita nak ambil kekuatan medan elektrik. Okey, dan kita boleh tengok medan elektrik ni, kalau dia positif dia keluar, sifat dia keluar. Kalau dia negatif dia masuk. Dan sifat kelakuan zarah bercas dalam satu medan elektrik. Bila kita ada satu medan elektrik, selalunya kita buat medan elektrik tu menggunakan pelat yang selari. Maka kalau kita ada bola pingpong yang disalut dengan cat konduktor, pada waktu ketika ini tiada berlaku apa-apa perubahan kerana bola itu tidak mempunyai cas. Tapi macam mana kita nak bagi bola tu bercas? Kita tolak dengan batang penyapu pada jarak yang jauh, tolak ke mana-mana pelat, dan dia bersentuhan. Jika dia bersentuhan contohnya pada pelat positif, maka bola pingpong tu sekarang bersifat positif. Maka positif dengan positif dia akan menjauhi antara satu sama lain, dia repel, maka dia akan tertolak secara automatik ke pelat negatif kerana dia bersifat positif. Positif tak suka positif, tapi dia suka ke negatif. Sekarang ni apabila bola itu bersentuhan pada pelat negatif, dia akan menyutralkan caj positif bola pingpong tersebut. Selepas dineutralkan, caj negatif pun mengecaskan bola tersebut dan bola itu menjadi caj negatif. Maka caj negatif dengan caj negatif tidak suka antara satu sama lain, dia akan menjauhi dan ke arah caj positif. Maka bola ini kelihatan seperti berayun di antara positif dan negatif berulang-ulang kali. Maka itu adalah kelakuan zarah yang bercas apabila berada pada medan elektrik. Lagi satu, kita boleh nampak fenomena jika kita ada lilin di antara pelat yang bersifat positif dan negatif. Dan kita dapati bahawa bila ada lilin, ada hanya haba. Haba itu akan memanaskan udara di sekelilingnya, menyebabkan udara itu menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif akan tertarik ke pelat negatif, manakala ion negatif akan tertarik kepada pelat positif. Dan kita dapati proportion api yang bersifat positif ke negatif lebih banyak berbanding yang negatif ke positif. Ini kerana ion yang bersifat positif itu lebih jisimnya berbanding dengan ion yang bersifat negatif. Oleh itu, banyaklah proportion yang ke arah yang tertarik ke negatif berbanding ke positif. Okey. So, kita masuk kepada arus dan beza keupayaan. Arus bermaksud kadar pengaliran caj di dalam konduktor. So, caj yang selalu kita guna adalah elektron lah. Okay, pada sesuatu masa, berapa banyak yang telah dilalui oleh elektron dalam masa 1 saat. So, formula dia adalah I sama dengan Q per T. Bila ada perkataan kadar, maksudnya per masa. Okey, beza keupayaan. Beza keupayaan always occur when there are two different poles, kan? Different terminal. Mesti kena ada positif, mesti kena ada negatif. Baru ada beza keupayaan, potential difference.
Maka kerja yang dilakukan daripada titik positif ke titik negatif membawa satu charge, coulomb charge. Kerja yang dilakukan untuk satu coulomb charge travel, bergerak daripada titik positif ke titik negatif, ataupun kita kata secara umumnya antara dua titik. Maka dia adalah unit joule per coulomb ataupun dikenali sebagai volt. Manakala arus tadi unit dia coulomb per saat, iaitu dikenali sebagai ampere. Okey, so itu adalah arus dan beza keupayaan. Lepas tu kita belajar tentang rintangan di mana kita mengenali konsep konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Konduktor ohm bermaksud konduktor itu mematuhi hukum ohm di mana graf hukum ohm adalah berkadar terus pada kosong garis lurus, di mana dia punya kecerunan dia adalah rintangan. Rintangan dia malar kerana kecerunan dia malar. Itu adalah konduktor ohm. Kalau dia konduktor bukan ohm, dia punya graf adalah lengkung, di mana kecerunan dia berubah-ubah. Bila kecerunan berubah-ubah, rintangan dia pun berubah-ubah. Itu adalah ciri konduktor bukan ohm. Okey, kerintangan dawai. So kerintangan dawai kita ada beberapa parameter yang kita boleh ukur, iaitu luas kerata rentas dan panjang dawai tersebut. Semakin panjang dawai, semakin banyak halangan yang perlu ditempuhi oleh cas-cas elektrik, maka semakin tinggi rintangan dawai. Semakin kecil luas permukaan, semakin sempit, maka semakin sukar cas-cas itu mengalir di dalam konduktor tersebut, semakin tinggilah rintangan. Maka kalau kita susun, kita punya persamaan kita, R berkadar terus dengan L dan R berkadar songsang dengan A. Kalau kita gabung, kita akan dapat L over A. Maka kalau kita tukar kepada simbol sama dengan, kita kena mengintroducekan pemalar L over A. Dan pemalar ni dikenali sebagai rho. L over A, di mana rho itu bermaksud kerintangan dawai. So kerintangan dawai ini dipengaruhi oleh suhu, persekitaran dan bahan dawai itu tersendiri. So formula ni adalah tujuan untuk mengira konduktor rintangan bagi konduktor dawai. So faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan adalah bergantung kepada formula tadi, iaitu yang pertama panjang dawai. Semakin panjang semakin tinggi rintangan. Luas kerata rentas dawai, semakin tinggi luas kerata rentas, semakin kurang rintangan. Kerintangan dawai, semakin tinggi kerintangan dawai, semakin tinggi rintangan. Okey, aplikasi kerintangan dawai, kita jumpa ada dua aplikasi yang kita fokus pada SPM lah, iaitu elemen pemanas dan pendawaian elektrik di rumah. Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan sesuatu benda seperti air, untuk mendidihkan air sebagai contoh. Maka elemen pemanas perlu menghasilkan haba yang banyak. Maka cara-cara untuk menghasilkan haba yang banyak adalah melalui rintangan. Maka untuk meningkatkan rintangan, kita kena guna dawai elemen pemanas yang berkerintangan tinggi. Bila berkerintangan tinggi, banyak halangan yang perlu dilalui, maka tenaga yang digunakan untuk menggerakkan satu cas di dalam dawai tersebut telah bertukar menjadi tenaga haba. Maka haba yang dibebaskan itu banyaklah jika rintangan dia banyak. Kerintangan dawai itu tinggi. Perkara ini adalah yang sebaliknya berlaku pada pendawaian elektrik di rumah, di mana kita tak mahu haba yang banyak, kita nak tenaga elektrik yang banyak ataupun arus yang tinggi. Maka kat sini kita kena guna kerintangan dawai yang rendah, supaya rintangan di dalam dawai itu rendah, arus yang mengalir tinggi. Okey, nilai kerintangan bagi 4 jenis bahan. Konduktor kerintangan minimum, bukan konduktor adalah maksimum. Kerintangan dia maksimum. Semikonduktor adalah nilai di antara konduktor dan bukan konduktor. Tetapi superkonduktor, nilai rho dia akan menjadi kosong apabila suhu mencapai suhu genting ataupun critical temperature. Itu nama dia superkonduktor. Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang daya gerak elektrik DGE ataupun electromotive force EMF dan rintangan dalam internal resistance. Okey, yang ni adalah khas untuk sel kering ataupun bateri.
Bateri pun ada rintangannya tersendiri, maka dikenali sebagai rintangan dalam. Okay, daya gerak elektrik bermaksud kerja ataupun tenaga yang diperlukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan caj satu kulub mengelilingi 1 liter yang lengkap. Maka bila kita ada perkataan 1 liter yang lengkap, bermaksud bateri lah yang boleh buat kerja tersebut. Maka formula dia epsilon sama dengan E bahagi Q. Dan kalau kita cek antara dua ni mempunyai bentuk yang sama. E adalah energi, W adalah work. Energi dan work, tenaga dan kerja mempunyai unit yang sama. Kerana kerja bermaksud, tenaga bermaksud ke upaya melakukan kerja. Kalau dia boleh melakukan kerja yang banyak, berapa banyak joule, maka tenaga dia adalah berapa banyak joule tersebutlah. Okey, maka kita dapati beza keupayaan dan daya gerak elektrik mempunyai unit yang sama, iaitu volt. Okey. So, cara nak mengukur VGE mesti melalui litar terbuka. Litar terbuka dan voltmeter mesti disambung secara selari pada bateri itu tersendiri. Okey, rintangan dalam. Dan kita dapati bahawa jika bateri ini disambung kepada sesuatu sumber yang mempunyai rintangan dan kita bacaan voltmeter itu, kita dapati bacaan voltmeter itu akan berkurang. Contohnya kalau satu bateri 1.5 volt nilai penuhnya, iaitu nilai DGE lah. Jika kita sambungkan pada mentol, kita dapati voltmeter itu menurun nilainya menjadi 1.49 sebagai contoh. Maka kenapa berlakunya susutan voltan itu? Disebabkan rintangan dalam. Okey, rintangan dalam adalah rintangan yang disebabkan elektrolit di dalam bateri itu tersendiri. Elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, susutan voltan kita dapati, kita ambil DGE penuh tolak dengan beza keupayaan sekarang, maka beza dia tu kita panggil susutan voltan. Okey, disebabkan apa? Disebabkan rintangan dalam. So, I darab dengan R lah, sama dengan epsilon tolak V. Dan kita dapati ada pelbagai versi untuk formula DGE ni. Sebagai contoh, E sama dengan V tambah IR. Lagi satu, E sama dengan IR besar tambah IR kecil, di mana kita boleh faktorkan I, R tambah R kecil. So, ada pelbagai versi untuk formula DGE dan rintangan dalam. Okey, so kalau kat sini dia akan melibatkan graf. Bila graf, kita dapati graf kita ni dia menurun. Dia menurun. Di sini adalah lintasan Y, di mana pada arus kosong litar terbuka lah. Kalau arus kosong litar terbuka, nilai dia adalah EMF ataupun DGE. Dan kecerunan graf tersebut adalah bersifat negatif. Bila kecerunan dia negatif, dia memberi nilai rintangan dalam. Okey, dan cuma kita perlu buangkan negatif itu sahaja. Okey, yang belajar hari ini adalah tenaga dan kuasa elektrik, iaitu manfaat yang kita dapat daripada elektrik itulah. Kita boleh kira tenaga dan kita boleh kira kuasa elektrik. Tenaga sama dengan EVIT, manakala kuasa elektrik yang paling simple adalah tenaga bahagi massa, di mana kita boleh ubah menjadi VI. Okey. Lepas tu kita masukkan hukum Ohm, kita gantikan salah satu, kita akan dapat I kuasa 2R ataupun V kuasa 2R. Semua ni bergantung kepada soalan. Jika soalan memberi parameter yang tertentu, kita kena guna formula yang tertentu. Lepas tu kita belajar juga cara nak menggunakan kos. Nak mengira kos penggunaan tenaga, mesti unit dia kilowatt jam. Dan kita darabkan dengan kos unit tersebut. Langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik, saya yakin anda semua sudah pun tahu, kerana benda ini telah disentuh pada topik tingkatan 3. Cara-cara untuk kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik.